Assalamualaikum. Hai para pelajar, apa khabar semua? Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung balik video kita sebelum ni, iaitu 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, dah bersedia dah nak belajar matematik dengan cikgu Okey, jom kita tengok. Alright, jadi untuk hari ini ada 3 standard pembelajaran. Okey, yang pertama di mana kita akan belajar membentuk ketaksamaan linear. Okey, berdasarkan situasi lah. Okey, yang kedua kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dan yang ketiga kita akan belajar untuk menyelesaikan ketaksamaan linear serentak. Okey, dalam satu pemboleh ubah. Okey, 3 standard pembelajaran yang hari ini Okey, jom kita start. Okey, tengok dia punya wording terlalu banyak kan. Okey, jangan pening dulu Alright, kita baca satu-satu. Sekarang ni kita nak membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi. Okey, bila diberi situasi, okey, cikgu nak bagi tips ni. Okey, dengar dan juga salin. Okey, tips yang pertama adalah kita nak membentuk ketaksamaan linear. Jadi yang pertama, awak cari dia punya pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni apa-apa huruf yang diberi A sampai Z tu lah. Okey, dan yang kedua, awak kena cari dia punya simbol ketaksamaan. Okey, dan yang ketiga, kita cari nilai dia. Okey, nilai akhir dia lah. Okey, jom kita tengok yang pertama. Okey, Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan masa T hari. Oh, jumpa dah ni. T hari. So, T yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang. Guys, kurang adalah dia punya simbol ketaksamaan. Itu kita buatlah. T kurang daripada 42 hari. So, ini nilai dia. Tada, dah siap Alright, yang ke B. Dalam satu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang L. Oh, nampak dah. KL, ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya tu tak. Okey, kalau sekurang-kurangnya maksudnya dia paling minimum lah. Okey, so dia mesti kena lebih besar ataupun sama dengan, nampak dah nilai dia ni, 32. So, 32. Okey, yang C pula, Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih. Terus nampak perkataan tidak lebih tu adalah dia punya simbol ketaksamaan. So, tidak lebih tu dia mesti dikata kurang ataupun sama daripada 2 kg. Jisim kek X kg. Oh, ini dia punya pemboleh ubah. Okey, yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong yang kek 2 kg tu, dia potong kepada 10. So, kita buatlah 2 tu kita bagi kepada 10. Tada! Dah siap. Okey? Boleh? Alright, seterusnya yang ini. Okey, yang ini pula kita nak menerangkan situasi. Kita nak tulis balik berdasarkan ketaksamaan yang dibagi. Macam kita reverse balik lah yang tadi tu. Okey, tengok kat sini. Dia kata H lebih besar atau sama dengan 110 dengan keadaan H ialah tinggi penumpang dalam sentimeter yang dibenarkan menaiki roller coaster. So, awak tulis balik kat sini. Awak kata tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster mestilah sekurang-kurangnya. Kenapa sekurang-kurangnya? Sebab kita tengok yang ni lah. Okey, ini sebenarnya lebih kepada keywords. Awak kena carilah contoh simbol ketaksamaan dia macam ni kan. So, dia adalah lebih besar ataupun sama dengan. Jadi, macam tu kita kata sekurang-kurangnya macam tu. Alright, tengok yang ke B para pelajar. Dia kata T kurang daripada negatif 5. Tengok dia punya simbol ni, kurang daripada kan. Alright, dalam keadaan T ialah suhu dalam darjah Celsius pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. Jadi dia kata suhu pada ruang pembeku di dalam peti sejuk kurang. Ini awak boleh terus secara direct lah. Kurang daripada 5 darjah Celsius. Kita tulis dia balik terus. Okey, yang ke C tengok. M lebih besar daripada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan dalam ringgit Malaysia bagi Encik Siva. So, kita pun tahu dah M ni apa? M ni ialah gaji bulanan. So, kita salin balik. Gaji bulanan Encik Siva lebih. Lebih. Tengok macam ni kan? Lebih besar kan? So, lebih daripada 4,600. Nampak tak? Kita hanya menerangkan balik dia punya situasi. Okey, boleh?
Alright, so kita pergi pada yang kedua, iaitu nak menyelesaikan masalah ketaksamaan linear. Okey, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hubungan. Kita tahu kan, hubungan tak sama dengan antara satu pemboleh ubah yang kuasanya satu dengan satu nombor. Okey, alright, contoh kita ada 3x kurang daripada 7. Okey, tengok X tu dia punya kuasa pemboleh ubah dia adalah 1 sahaja. Yang kedua, Y tolak 4 lebih besar 5 tambah 2Y. Tengok Y itu kuasa dia hanyalah 1. Jadi ini kita boleh namakan sebagai ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Nampak tak? Okey, seterusnya yang ini. Okey, cikgu nak ajar awak cara pintas yang lebih mudah untuk menyelesaikan ketaksamaan ini. Awak ingat lagi tak yang kita belajar masa bab 6? Menyelesaikan persamaan linear. So, sekarang ni ketaksamaan linear. Okey, yang membezakan persamaan dengan ketaksamaan adalah simbol dia, betul? Okey, jom kita refresh balik. Okey, dengar. Apabila satu operasi positif, okey, tambah, dia melangkaui simbol ketaksamaan dia akan jadi negatif. Okey, contoh kalau dia tolak, okey, dia melangkaui simbol ketaksamaan dia akan jadi tambah. Kalau dia dah bahagi, dia melangkaui yang ini simbol ketaksamaan dia akan jadi darab. Apabila dia darab, dia melangkaui simbol ketaksamaan ni dia akan jadi bahagi. Okey, agak-agak awak boleh ingat tak benda ni? Ini adalah kawan kata apa, satu benda basic yang awak kena tahulah, supaya lebih mudah untuk awak buat untuk selesaikan ni. Ni cikgu bagi cara mudah ni. Okey, jom kita tengok contoh. X tolak 2 kurang atau lebih besar kurang atau sama dengan 6. Okey, jadi kita tengok ni negatif 2 sayang, tengok negatif tolak. Bila tolak melangkaui tanda ketaksamaan dia akan jadi tambah. Jadi 6 tambah 2. Jadi X kurang atau sama dengan 8. Okey, boleh. Senang sangat. Okey, yang ke B. Okey, dia kata 7X lebih besar atau sama dengan 28. So, X, tengok sini sayang. X ni dia darab tau. Bila dia melangkau pada tanda sama dengan ketaksamaan, dia akan jadi bahagi. 28 bahagi 7. So, X lebih besar atau sama dengan 4. Okey, tada! Siap. Nampak tak? Senang je kan? Okey, seterusnya yang ini. Ini sila beri perhatian. Sebab apa? Ini dia punya simbol dia sangat dangerous ni. Yang ni. Dia bahagi. Ingat lagi tak yang part 7.1? Dia kata kalau nilai X tu pemboleh ubah awak adalah negatif. So, awak kena songsangkan dia punya songsangkan simbol ketaksamaan. Okey, macam mana tu cikgu? Okey, mari kita tengok. Okey, tengok kita ada X tolak 3 kurang daripada 9. Negatif Okey, yang ini pergi ke sini dia akan jadi darab. Jadi darab dia akan bawa sekali tanda negatif. Tapi apabila kita tahu dia X ni adalah negatif juga, jadi kita kena ubah dia punya ni simbol kita kena songsangkan. Kalau awak lupa, awak tengok balik video part 1, cikgu ada terangkan masa tu lah. Okey, jadi kita ada X, tengok cikgu songsangkan simbol dia. Okey, jadi 9 bahagi negatif 3. Okey, jadi X lebih besar daripada negatif 3. Nampak tak? Nampak tak kan? Okey, so ini jawapan dia. Okey, seterusnya awak tengok 7 tolak 4x lebih besar daripada 15. Jadi kita ada negatif 4x. Okey, 15 sayang tengok sini Ini adalah positif, pergi sini dia akan jadi tolak 7. Jadi negatif 4x lebih besar 15 tolak 7, kita akan dapat berapa? 8, betul? 8. So, ini adalah negatif sayang. Negatif pergi ke sini, dia akan bertukar dia punya simbol ketaksamaan. Dan juga bila darab, dia akan bertukar jadi bahagilah. So, X, tengok cikgu tukar simbol dia. 8 bahagi negatif 4. So, X kurang daripada negatif 2. Okey, jap cikgu nak highlightkan kat sini. Okey, bila nak tukar yang dia punya simbol ketaksamaan ni
para pelajar. Ini kan lebih besar kan. So bila kita nak ubah yang ini negatif, dia nak pergi ke sini, automatik dia punya simbol ketaksamaan akan berubah. Ini dia punya peraturan dia lah, yang awak kena ingat lah dan jangan keliru. Sebab apa? Sebenarnya X tu, cikgu pernah cakap dalam video lepas, okey, yang X nilai pemboleh ubah mesti berada di sebelah kiri lah, di sebelah kiri. Okey, sebab tu kita kena make sure dia berada di sebelah kiri. Jadi kita kena ubah dia punya simbol ketaksamaan. Okey, boleh? Alright, jom tengok seterusnya. Okey, dalam satu ni, kadang-kadang pelajar bila ayat yang panjang macam ni awak jadi takut nak buat, tapi sebenarnya jangan panik. Okey, kita baca satu-satu dengan tenang. Okey, dalam satu kempen membaca sebuah gerai mengadakan promosi jualan buku. Okey, kalau rasa pening tak apa, cikgu boleh terangkan. Okey, cikgu lukis lagi untuk awak. Okey, ni ada jualan buku ni. Okey, jualan buku dengan harga RM12, RM12.50 setiap buku. Gani membelanja tidak lebih guys, tidak lebih. So dia mestilah kurang ataupun sama dengan 80, betul? Untuk membeli buku di gerai. Jadi dia kata hitung bilangan maksimum buku. Okey, jom. Sebenarnya sekilas ni pun kita dah boleh bina equation dia tau. So kita tahu, katakanlah saya kata bilangan buku tu, okey, bilangan buku tu saya andalkan dia pemboleh ubah dia adalah apa dia? N Okey, N. Jadi N, okey, bilangan ni tak tahu kan. Okey, N RM12.50 kan. So maksudnya berapa buah buku kita beli ni, kita darab dengan harga sebuah dia RM12.50, mesti kurang lebih RM80. Jadi kita tengoklah N, ingat tak yang ni darab pergi ke sini sayang. Ini darab pergi ke sini akan jadi bahagi kan. 80 bahagi ke RM12.50. Okey. Jadi awak akan dapat M berapa? 6.4. Okey. Sayang tengok sini 6.4. Bila buku dia buah tau. Jadi dia tak boleh separuh-separuh macam tu. Jadi awak kena tahu dia kena kurang lah kan. Jadi kita boleh kata maksimum. Bilangan maksimum buku adalah 6 buah. Sebab apa? Yang ini 6. Dia mesti kurang daripada 6.4. So which is yang paling dekat 6 atau 7, kita ambil 6 lah. Boleh? Okey, sebab 7 tak boleh tau. Sebab dia tak boleh lebih daripada 6.4. Okey, seterusnya. Yang ketiga, ini last. Kita akan belajar berkenaan dengan menyelesaikan ketaksamaan. Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak. Okey, dengar. Tips yang cikgu nak bagi apabila nak selesaikan ketaksamaan linear serentak ni, yang pertama awak kena ringkaskan. Okey, awak kena ringkaskan dia punya ringkaskan ketaksamaan tu lah. Okey. Okey, yang kedua awak kena buat dia punya garis nombor. Okey, dan yang ketiga, banyak cikgu. Tak apa, ini tips je. Okey, yang ketiga, awak kena cari nilai sepunya. Okey, untuk kedua-dua lah. Okey, tengok sini para pelajar. Okey, contoh yang ini Okey, kita selesaikan satu-satu sayang. Kita yang pertama nak ringkaskan ketaksamaan kan. Jadi 2x tambah dengan 5 kurang daripada 11. Okey guys, 2x 11 tolak dengan 5. So 2x tambah 5 kurang dari 11. Okey. So ini kita dapat berapa? 6 kan? Okey, 6. Jadi x kurang daripada 3. Okey, selesaikan yang pertama kan? Okey, yang kedua pula kita selesai yang ni 3x tolak 10 kurang daripada 5. So 3x 5, sayang ini negatif pergi sini jadi positif kan. 5 tambah 10. Jadi 3x kurang daripada 15. So x 15 bagi dengan 3. X kita dapat berapa sayang? X kurang daripada 5. Okey, boleh? So nampak tak kat sini kejap awak nampak nilai ni, awak dapat ni satu, ini satu kan, dah dapat dah. Kemudian kita kena buat garis nombor. Okey cikgu, macam mana nak buat garis nombor? Okey, jom kita tengok. Garis nombor cikgu dah pernah ajar awak masa part 1 masa video yang lepas lah. Okey, ini 3, so ini 5. Okey, perhatikan. Kemudian kita nak cari dia punya nilai sepunya sayang. Jadi yang pertama dia kata equation dia x kurang daripada 3. Bila kurang dia macam ni, bulat je.
dia pergi ke sini. Kurang, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Okey, kemudian yang kedua dia kata X kurang daripada 5. So yang ni 5 bergerak juga di sebelah kiri. Okey, alright. So kita dah, step yang kedua kita dah buat garis nombor. So step yang ketiga kita kena cari nilai sepunya yang memuaskan kedua-dua persamaan ini. Maksud yang memuaskan tu adalah yang awak tengok bila cikgu buat ni, dia yang yang dilorekkan ni. Maksudnya yang di sini dia dua-dua dia sama, yang dia memuaskan kedua-dua persamaan. Okey. Jadi kalau kat sini awak tengok nilai dia adalah X kurang daripada 3. So, inilah awak punya jawapan awak kepada dia punya penyelesaian soalan ni. Okey, boleh tak? Okey, yang seterusnya, yang ini. Okey, yang ini. Okey, para pelajar, yang ini apa kata kalau awak pause dulu video ni, awak cuba buat dulu dan baru kita semak jawapan kita sama-sama, boleh? Okey, dah pause. Okey, jom kita semak jawapan awak dengan jawapan cikgu lah. Okey, yang pertama cikgu kata tadi, awak kena ringkaskan persamaan tu, ketaksamaan tu. Okey, 8x tambah dengan 5 lebih besar atau sama 5x tolak 13. So 8x tolak dengan ni 5 pergi sini tau. Jadi 5x. So negatif 13 tolak dengan 5. So dia akan jadi negatif 18. So 3x. So x akan jadi negatif 18 bagi 3. So x akan jadi negatif 6. Okey, selesai yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, 3x tolak dengan 4. Okey, lebih besar 9x tambah 20. Okey, guys, 3x tolak dengan 9x. So 20 tambah dengan 4. So ini akan jadi 24. So yang ini akan jadi negatif 6x. Okey, sila tengok. Sila perhatikan betul-betul. Sayang, x ni dia ada apa? Dia ada negatif. So bila ada negatif, awak kena ingat kita nak pindahkan negatif ke sebelah sini. Jadi awak nak melangkaui ni, awak kena songsangkan dia punya ketaksamaan. Alright, jadi dia akan jadi sini. Okay, nampak tak? Jadi X 24 bagi dengan negatif 6. Dia bawa sekali tak ada negatif. Jadi X dia apa? Berapa? Berapa? Jadi dia akan jadi 4. Okay? Boleh? Okay, jadi 4. So, negatif 4 lah. Okay. So, step seterusnya awak kena buat dia punya garis nombor. So, kita buatlah garis nombor. Kita tengok kita buat garis nombor. Okay. So, ini adalah negatif 6. Ini adalah negatif 4. Okay. Jadi, bila kita nak buat garis nombor, kita tengok dia punya apa yang memuaskan kedua-duanya. Okay. Contoh yang pertama, dia kata S lebih besar. Sayang, bila ada tanda baris kat bawah, so kita kena bulatkan dia lah. Yang ni Okay. Kemudian lebih besar dia bergerak ke kanan. Okay. Kemudian yang kedua, X kurang daripada negatif 4. So, bila kurang, okay, dia macam ni simbol dia, bulat je, and then dia bergerak ke sini. Okay, boleh? Okay, step yang ketiga, cikgu kata awak kena cari yang memuaskan lah, nilai yang memuaskan kedua-dua persamaan ni lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ni. Okay, kejap ya. Awak tengok ini. Yang cikgu lorekkan ini. So, yang cikgu lorekkan ini adalah dia punya nilai yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Jadi, tengok sini X. So, dia mesti kurang daripada negatif 4. Kemudian, dia mesti lebih besar daripada negatif 6. So, inilah awak punya jawapan awak. Okay? Boleh tak? Sorry. Yang ini tertinggal. Yang ini lebih besar atau sama ni. Bawah dia. So, apa nilai dia ni? Alright. So, inilah dia punya jawapan awak. Okay, boleh tak? Okay. Alright, so itu saja untuk hari ni. Kita dah pun selesai cover bab 7 ketaksamaan linear. Jadi cikgu harap awak dapat sesuatu lah daripada video ni, dan semoga ilmu yang awak dapat tu diberkati. Okay. Alright, itu saja. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh tinggalkan komen di bawah. Cikgu akan cuba untuk jawab. Okay. Alright, jumpa di bab 8. Assalamualaikum. Bye bye.